Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa pandangan anda dengan program Hari Bertemu Pelanggan Maya yang lalu? Saya berharap agar semua persoalan dan permasalahan anda telah terjawab. Tinggal berapa hari saja lagi sebelum kita bertemu lagi di program yang akan datang. Jadi, ajukan sebarang persoalan anda di ruang komen. InsyaAllah, kami akan pilih dan ajukan kepada pegawai PTPK yang bertugas. Akhir kata, ingat TVET, ingat PTPK. Hashtag PTPK, rakan TVET anda. Salam Malaysia Madani dari kami, warga kerja PTPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam TVET kepada semua. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali Kak Suhadir dan juga panel jemputan hari ini iaitu Puan Menecha Awang daripada bahagian kawalan kredit dan Encik Jamaluddin Jalan daripada bahagian pembiayaan pinjaman latihan kemahiran. Okey para penonton, pada 8 Jun yang lalu telah keluar keputusan SPM dan kan Alhamdulillah 10,000 lepasan SPM telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi yang memeranjakan kita, 70,000 lepasan SPM tidak layak dapat sijil. Bukan gagal, tak layak dapat sijil sekarang ni. So, kenapa agaknya perkara jadi dan tapi kalau perkara itu terjadi sekalipun kita tak boleh nak kupas berkenaan persoalan ni. Jadi perkara yang kita nak ulas pada hari ni ialah ke mana hala tuju pelajar-pelajar ni dan pada hari ni kita lihat stigma pelajar lepasan SPM dah tak berminat untuk melanjutkan pengajian selepasan SPM. Apa pendapat Cik Jamal sendiri tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada kawan-kawan Facebook PTPK. Jangan lupa share dulu. Kita lepas ni kita nak sembang-sembang lagi lah. Kita nak sembang-sembang berkenaan dengan lepasan SPM Kak Su kan. Itulah, terperanjat juga kita ni bila kita dengar kata ada ramai yang gagal SPM, tak dapat sijil SPM. Lepas tu saya juga ada baca Kak Su, dalam artikel ni dekat Astro Awan ni, dia kata 70% lepasan SPM tak sambung belajar. Lepas tu bila dia tak sambung belajar, yang ruginya negara lah. Sebab kita akan kehilangan pekerja-pekerja mahir. Yalah, kalau lepasan SPM ni, kalau diorang selepas SPM agak-agak saya rasa lah yang banyak lah tempat yang diorang boleh pilih kan. Contohnya kalau dulu saya lah. Kalau dulu saya akan masuk, yalah, SPM tak berapa nak cemerlang. Jadi saya pilih masuk STPM sebelum saya nak sambung belajar lain. Jadi ada orang dia pilih masuk STPM ataupun Sekolah Tinggi Agama, STAM. Ada juga orang masuk macam kawan saya yang cemerlang tu masuk matrikulasi. Ada juga kawan saya masuk pergi politeknik atau college community. Contoh sepupu saya, dia cemerlang masuk universiti, ambil diploma. So, ada juga macam contohnya adik saya lepas SPM masuk TVET. Dia pilih TVET. Dan sekarang dah alhamdulillah lah dia dah kerja dekat bidang dia lah. So, itu adalah contoh-contoh ke mana diorang selepas tu. Diorang boleh pilih lah. Ada juga yang terus bekerja. Tak salah Kak Su sebenarnya. Maksudnya kalau dia lepas SPM, dia terus bekerja pun tak salah, boleh. Cumanya mungkin dia akan struggle sedikit. Lepas tu kalau diorang ada kemahiran, kemahiran dia hanya di tahap yang rendah. Itu yang agak akan membantukan atau merencatkan kepada perkembangan negara kita lah. Sebab kita nak mencapai negara maju ni, kita perlukan pekerja-pekerja mahir. Bukan separa mahir ataupun low skill. Saya rasa macam tu kan apa pandangan Puan Mek? Betul tu Cik Jamal. Sekarang ni kita cubalah hari kita sembang santai untuk kita tengok dan mungkin kita boleh juga
berkongsi dengan pelajar-pelajar kita di orang sana. Maksudnya untuk macam mana kita nak buat pemilihan. Selepas kita dapat keputusan SPM tu, kalau yang berjaya dengan cemerlang mungkin adalah dia punya senarai-senarai yang dia nak pergi ke mana tu. Macam yang Cik Jamal bagi tahu tadi, mungkin ada yang mempertimbangkan untuk pergi belajar dekat luar negara. Ada juga mungkin tak nak pergi luar negara, memilih dekat dalam negara sahaja. Dan dekat dalam negara pula mungkin bermacam-macam pilihan yang kita ada. Sama ada kita nak pergi ke universiti awam, kita nak pergi ke universiti swasta. Lepas tu kita ada juga ke politeknik, kita ada macam yang universiti awam tu ataupun swasta, kita ada juga sama ada aliran akademik ataupun aliran kemahiran. Jadi yang tu pelajar-pelajar kita tepuk dada, tanya iman. Kita minat ke mana? Sebab apa-apa saja dia bermula dengan kecenderungan kita dan minat kita. Kita nak menghala ke mana? Kalau kita tengok dalam sektor industri sekarang ni, kita lebih kepada majikan-majikan, majoritinya mereka nak supaya kita ni ataupun pekerja tu yang boleh buat kerja. Ya, dia tak nak yang pandai cakap saja. Pandai cakap, lepas tu bila suruh buat kerja, tak pandai. Yang tu kemungkinan susah sikit lah majikan kita nak. Tapi bila majikan suruh kita buat dan kita boleh buat, yang tu sebenarnya apa yang majikan cari untuk dijadikan sebagai pekerja mereka. Jadi dalam hal ini, kita nampak pelajar-pelajar boleh je ikut minat mereka, kecenderungan mereka. Mereka minat sama ada akademik. Kalau akademik pun tak ada masalah. Mereka boleh pergi ke akademik dan belajar, dan pada masa sama mereka juga buat hands on. Dan kalau kata mana-mana pelajar kita yang suka kemahiran, daripada situ pun mereka ada juga yang mana komponen akademik ataupun komponen teori dan juga praktikal. Kalau untuk kemahiran ni 30%, 20 ke 30% adalah dalam bentuk akademik ataupun teori, dan 70 ke 80% dalam bentuk praktikal. Yang kebanyakannya rata-rata mungkin ramai pelajar-pelajar kita yang berminat untuk nak buat dalam kemahiran ni. Itu saya setuju juga lah Pak Mat. Sekarang ni kita nak nampakkan yang kemahiran ni bukannya pilihan kedua. Betul tak? Lepas tu lagi satu, lepasan SPM ni dia merasakan kalau mereka menyambung pengajian, gaji yang mereka dapat tak setimpal dengan kelulusan tu. Jadi apa komen Cik Jamal sendiri? Okey, ni pengalaman lah Kak Su dulu waktu saya baru habis grade lah, belajar dekat UPM. So saya ada gathering lah, perjumpaan dengan budak-budak kampung kan, yang kami ni merantau. Jadi berjumpa di suatu lokasi sebab kami nak pergi ke PD. Jadi bila berjumpa tu kawan-kawan saya cakap, oh baguslah Ko Jamal dah berjaya. Saya pun banggalah sebab kita lepasan graduan kan, kita lepasan universiti. Kawan-kawan kita tu ada yang belajar college community je dulu, ada yang tak sambung belajar, dia terus lepas SPM terus kerja. Tapi sebenarnya bila saya parking kereta saya di sebelah kereta-kereta kawan saya tu, sebenarnya saya nampak saya yang paling rendah. Saya nampak ini saya cakap berdasarkan pengalaman lah kan. Saya nampak kawan saya pakai kereta Malaysia je lah. Tapi saya lepasan graduan. Kawan saya tu dia pemandu high crane yang tinggi tu, tower tu, dia kerja tu. Dia pakai Honda City tu. Saya cakap, ya Allah, gaji dia lebih banyak daripada saya. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, sebenarnya tak semestinya kalau kita belajar universiti, lepasan graduan, kalau kita bernasib baik, mungkin kita akan dapat dapat pendapatan yang baik lah. Tapi nasib orang ni tak sama kan. Kawan saya tu, dia walaupun tak belajar tinggi, cuma dia belajar kemahiran saja, tapi pendapatan dia jauh lebih tinggi daripada saya. Saya rasa sekarang pun saya rasa pendapatan dia jauh lebih banyak daripada saya sebab dia dah ada company. Dia dah buka company dia sendiri. So dia dah jadi bos. Saya masih lagi bekerja dengan kerajaan. Jadi kita masih lagi di tagak yang sama lah. Tak jauh perginya. Tapi bila dia ada kemahiran ni, dia boleh satunya dia mungkin dia boleh bekerja dengan orang. Kemudian dia kalau dia ada kelebihan tu lagi, dia boleh buat company dan dia boleh jadi bos pula. Sebab dia ada kemahiran tu, dia boleh mengajar orang dan dia boleh tahu apa yang dia buat. Jadi dari segi pendapatan
tak semestinya lah pada saya, kalau dia belajar universiti, pendapatan dia mesti lebih tinggi daripada mereka-mereka yang, belajar kemahiran. Sebab kemahiran ni, kita punya pengalaman lah kan. Kalau kita tengok kita punya insyaAllah kalau kita ada kesempatan, ada peminjam kita datang nak bawa bayaran, kita akan terperanjat bila dia keluarkan amount yang dia nak bayar tu. Sebab amount tu bukan sedikit kadang-kadang. Amount yang dia bayar tu, hmm, memeranjatkan lah sebab kadang-kadang 20,000 sekali dia bayar. Jadi, benda tu dia tak pinjam along, memang income dia memang tinggi lah berdasarkan kemahiran yang dia ada dan pekerjaan yang dia peroleh. Pandangan saya macam itulah. Kalau Puan Mat pula macam mana berkenaan dengan kelulusan tu tak setimpal dengan itu dia orang punya stigma, sedangkan dia orang belum lagi bekerja. Itu lepasan sekolah tu, lepasan SPM tu sendiri berfikir macam tu. Macam mana Puan Mat? Okey, mungkin yang ni kita nampak sebenarnya stigma ataupun pemikiran kita yang menyatakan dalam bidang kemahiran ni mungkin terima gaji tak setimpal dengan sepatutnya, sebenarnya mungkin dia kurang tepat ataupun mungkin dia bergantung kepada kita sendiri. Macam kita, kualiti yang perlu ada dalam diri kita ni ada 3. Yang ASK iaitu attitude, yang keduanya skill, yang ketiganya knowledge. Jadi kalau kata ke mana-mana pun kita pergi dan sekiranya kita dilengkapi dengan 3 perkara ini, insya-Allah tuan, puan ataupun adik-adik di luar sana akan mendapat jajah setimpal dengan apa yang sepatutnya. Yang tu memang sudah pasti. Dan mungkin saya suka juga berkongsi macam yang Kak Su dengan Cik Jamal berkongsikan tadi, bahawa dalam bidang kemahiran ni apa-apa saja tidak mustahil. Mungkin saya boleh berkongsi dengan puan-puan, adik-adik di luar sana, apa yang adik ipar saya sendiri, yang mana selepas SPM tu mungkin nak kata terlampau cemerlang, tidaklah. Tetapi bolehlah kata nak sambung belajar dan dia berminat dalam kemahiran. Lepas tu dia masuk ke satu institusi kemahiran, dia minat otomotif, jadi dia ambil otomotif. Selepas ambil otomotif tu mungkin orang kata kadang-kadang dia budak lelaki ni mungkin sampai tahap 3 tu dia rasa macam dah okey lah dia belajar, sebab kalau kita tahu pun di peringkat di peringkat kita semua manusia ataupun negara, sekiranya kita dah ada SPM 3 dan ke atas tu boleh dikira sebagai tenaga kerja mahir negara lah. Okay, walaupun mungkin ada satu pendapat diploma ke atas dikira sebagai tenaga mahir negara, tetapi saya baru sahaja semalam sebagai panelis bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Kementerian Kemahiran yang mana telah dikongsikan dengan kita tenaga pengajar ataupun tenaga kemahiran kita ni jika dapat SKM 3 tu dah consider sebagai tenaga mahir negara. Okey. Jadi saya nak sambung cerita yang adik ipar saya tadi lah. Jadi bila dah belajar, dah tamat tahap 3 tu, dia mula bekerja. Bila mula bekerja tu, orang kata mungkin nasib dia baik dan sepatutnya lah dia dapat bekerja dengan syarikat otomotif ataupun kenderaan dan dari segi gaji tu saya nampak dibayar dengan gaji yang setimpal. Okey. Dan daripada situ bila dia bekerja untuk yang katalah dia bekerja dekat Kuala Lumpur dari Isnin hingga Jumaat. Dan pada hari cuti tu, hari Sabtu dan Ahad, bila kawan-kawan dia, saudara mara dia tahu dia pandai baik kereta dan sebagainya, daripada situ diorang ni berduyun-duyun datang untuk dia bantu baik kereta dan sebagainya. Yang mana merupakan perkara ni merupakan satu pendapatan tambahan kepada dia. Maksudnya sampaikan dia ni tak cukup tangan nak terima customer tu. Pada hari biasa bekerja dah penuh dah kereta dia nak tengok dan sebagainya. Dan bila hari Sabtu Ahad ataupun kalau kata dekat Kelantan hari Jumaat Sabtu tu dah berlambat-lambat kereta yang dihantar ke rumah dia untuk dibaiki ataupun nak tengok. Jadi menyebabkan siapa peringkat dia terpaksa tolak yang kawan-kawan nak datang suruh tengok kereta dan sebagainya sebab terlampau banyak. Apa yang saya cuba nak sampaikan macam yang Cik Jamal maklumkan tadi, bila kita ada kemahiran ni, kita boleh buat pilihan sama ada kita nak kerja dengan orang ataupun kita nak kerja sendiri. Memang tu kedua-duanya kita boleh buat. Jadi sekarang ni apa yang kita cuma di peringkat kita lah kita nampak mungkin lebih baiknya kalau untuk permulaan kerja dengan orang. Sebab daripada situ kita belajar dan cari pengalaman. Dan kita cari networking pelanggan-pelanggan tu. Jadi mungkin bila kita dah cukup modal, kita dah ada pelanggan-pelanggan kita, mungkin yang dah setia dengan kita, mungkin sampai masa kita rasa masa yang sesuai untuk kita buka syarikat sendiri, tak ada masalah. InsyaAllah.
Yang ni berdasarkan cerita-cerita dan yang antara usahawan-usahawan share dengan saya lah, yang mana pada peringkat permulaan mereka akan bekerja dengan majikan dulu untuk mereka cari pengalaman. Lepas tu bila dah ada pengalaman, dah ada networking dan sebagainya, barulah mereka beralih untuk jalankan sendiri perniagaan berdasarkan kemahiran mereka ada. Jadi insya-Allah jika tidak ada kemahiran, insya-Allah benda tu boleh berjaya. Ya Kak Su. Okey, itu perkongsian daripada Puan Mat dengan Cik Jamal. Ini dia macam testimoni tu, benda yang memang dah terjadi, memang dah berlaku hasilnya. Lepas tu apa ni, success story. Lepas tu ingat bila Puan Mat apa ni, kongsikan tadi berkenaan macam dah pakar motivasi berkenaan 3 perkara tadi, apa, attitude, skill dan juga knowledge tu kan. Lagi satu, dalam penghasilan untuk sesuatu kemahiran tu macam Puan Aisyah tadi berkenaan dengan automotif. Cik Jamal tadi berkenaan dengan apa, crane tadi tu kan. Dalam pada pelajar tu nak capai untuk sesuatu tahap tu, diorang belajar macam-macam skill tau dalam tu. So skill tu dia boleh guna pakai dalam kehidupan keseharian untuk apa-apa saja. Jadi orang selalu dengar berkenaan skill, sekarang kita dah nak perkuatkan berkenaan dengan TVET. Jadi apa maksud TVET tu yang sebenarnya Encik Jamal? Tadi saya ada cuba carilah TVET tu apa sebenarnya definisi TVET lah kan. Spesifik ada berbagai-bagai sebenarnya. Betul. Kalau TVET ni berdasarkan apa carian saya lah kan. TVET ni merupakan singkatan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. TVET lah, Technical Vocational Education and Training. Dia merupakan satu proses pendidikan untuk kita belajar, dan tujuan dia untuk memenuhi keperluan industri ataupun dia ada amalan industri. Dia belajar tu memang berdasarkan industri punya praktis lah. Kalau contohnya otomotif, apa yang dekat bengkel buat sekarang. Jadi dia prepare atau buat persediaan kepada pelatih-pelatih ni untuk pergi ke workforce lah ataupun kita kata alam pekerjaan. Jadi teknik, sebab tu macam tadi Puan maklumkan, kalau TVET ni dia punya percentage dia 70-30 ataupun 60-40. Tapi kebiasaannya 70-30 lah. 70 dia buat practical. So dia buat hands on, buat terus. Tak ada teori-teori, buat training, buat try salah buat lagi. Sampailah berjaya. Dan 30 tu teori dia lah. Biasanya cikgu dia akan pergi ke kelas mengajar. So baca tu tak banyak sangat lah. Je kan. Sebab budak-budak ni teknikal ni dia kena ada yang baca, ada contohnya kemahiran tu megatronik, dia ada juga calculation, pengiraan-pengiraan. Even elektrik pun dia ada pengiraan. Contohnya bangunan kita ni, daripada dia punya main point tu nak kepada sini, mesti dah kira berapa panjang kabel nak buat kan. Tak boleh main suka-suka je. Jadi dia kalau tak pembaziran lah berlakunya. Jadi kalau kita kerja ni kena efisien. Dan tepat. Accurate lah, tepat. Jadi kena ada calculation. Ada juga tak perlu calculation. Kan? Yang dia terus pasang sahaja. So dia nak tengok kalau wiring tu hijau tu kabel apa, untuk apa. Jangan salah pula. Tempat hijau letak kabel biru, meletup. Meletup kasut. Jangan main-main. Jadi jadi dia kena ada kemahiran tu. Jadi diorang akan belajar. Jadi ada dia kemahiran. Contohnya even macam masak-masak kan. Masak-masak kira kat so. Kena timbang, kena ukur. Jadi TVET ni dia preparekan seseorang ni, individu ni atau pelatih untuk pergi ke industri, untuk kerja. Itu tujuan utama TVET ni. Bukan kata belajar kat universiti tu bukan untuk prepare industri, prepare juga, tapi di dalam bidang yang lain. Mungkin kalau dia tu mungkin kat level-level pengurusan, macam tu lah. Jadi TVET ni dia more kepada hands on punya aktiviti lah. Jadi kalau rakan-rakan Facebook ni ada ataupun ibu bapa ataupun abang kakak yang menyaksikan kita ni, kalau ada adik-adik dia ataupun anak-anak dia yang baru sahaja lepas SPM ataupun tahun lepas atau tahun 2 tahun lepas yang dah
habis SPM ataupun tak tahu nak buat apa, nak kerja pun macam tak berapa ni sangat kan. Jadi boleh pilih untuk masuk ke TVET. Banyak yang government sediakan. Kalau kita di bawah PTPK pun kita ada beberapa produk untuk nak berikan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada belia lepasan SPM. Untuk kita nak mereka ni maju dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Itu yang penting. Kiranya TVET ni dia macam apa ni, kita selalu dengar kemahiran-kemahiran. Jadi kalau TVET ni dia seiring dengan majikan kan Puan Syah dan Cik Jamal. Jadi bila praktikal dah 70%, jadinya peluang pekerjaan tu lebih besar. Tapi kepada para penonton, bila nak ada peluang yang lebih besar tu, berhijrahlah, janganlah duduk dekat satu rumah tu, dah ambil latihan tu, nak cari kat sekeliling rumah yang tak ada tempat industri kursus yang diambil tu, memang tak ada peluang pekerjaan tu tak Puan Syah. Jadi kerajaan pun dah menggalakkan pelajar lepasan SPM ni untuk mengikuti latihan TVET. Jadi adakah saranan yang baik untuk kepada para pelajar lepasan SPM Puan Syah? Okey, itulah Kak Su dan Cik Jamal. Saranan kerajaan sekarang ni memang kerajaan menggalakkan semua rakyat Malaysia ni ke arah TVET. Macam semalam juga, suka saya berkongsi dengan rakan-rakan Facebook semualah, pemakluman daripada ketua pengarah Jabatan Kemahiran, yang mana kerajaan sekarang ni ke arah nak mencapai 35% tenaga mahir negara menjelang tahun 2030. Jadi daripada situlah kenapa sekarang ni kerajaan telah menyediakan peruntukan yang cukuplah kata peruntukan yang besar untuk membantu tuan-puan yang mana adik-adik semua untuk melangkah ke alam TVET. Suka saya juga nak berkongsi, macam tadi Cik Jamal ada sebut berkenaan dengan crane. Saya pun nak berkongsi juga di sini bahawa ada sepupu saya lah yang mana dia pun dalam bidang ni lah, crane lah, bawa crane tempat tinggi-tinggi, nak buat bangunan pencakar langit dan sebagainya, dan dia dapat tawaran untuk bekerja di Abu Dhabi yang mana memang gaji dia kita dengar pun terkejut lah, belas-belas ribu sampai mencapai puluhan ribu gaji dia. Begitu juga ada kawan saya dalam bidang nursing. Nursing pun kalau ikut dalam kategori bidang TVET juga. Yang ni pun bila dia bekerja dengan hospital atau klinik dalam di negara kita ni, mungkin gaji dia mungkin dalam 5,000. Tapi lepas tu saya dengar dia dapat offer pergi menjadi jururawat dekat Bahrain. Sepupu saya ni dia dapat mencapai sampai hampir 20k juga gaji dia tu. Banyak sangat. Jadi kadang-kadang mungkin kita ada plan. Maksudnya orang kata mungkin masa muda kita ni kita orang kata pulun lah, kata pulun. Lepas tu orang kata juga jauh berjalan, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Jadi pergilah kan, kita pergi pulun, bila kita rasa dah cukup duit ke apa, balik tak ada masalah untuk kita menyumbang pula dekat negara kita. Yang tu tak ada masalah. Dan mungkin saya suka juga berkongsi yang mana ada juga kita bercakap dengan pelatih-pelatih kita yang dalam bidang dive, dalam bidang selaman, welding ni. Maksudnya dia ambil welding, ambil kimpalan, dan pada masa sama dia ni ada juga CJ dalam bidang selaman laut dalam. Yang ni pun, yang ni tak payah cerita lah, bila kata dia dapat persijilan tu, sejam pun orang dah bayar dia, tak tahulah ratus-ratus ke ribu-ribu tu sejam tu tuan-puan, adik-adik semua. Jadi tu yang kita nak cerita, sebenarnya bidang kemahiran ni sangat besar dia punya peluang. Yang mana kata apa-apa saja bila kita boleh buat benda tu, dan kita pula dilengkapi dengan pengetahuan yang bagus, dan dari segi sikap kita pun bagus, insya-Allah saya rasa majikan ke tak akan nak menolak kita. Begitu juga dengan kalau kata kita nak jadi ataupun nak buat sendiri, bekerja sendiri. Sebab saya tengok ramai je bila ada kemahiran ni, mungkin dia nak free and easy, dia nak freelance. Tapi kalau kata kita dah ada dah semua perkara tu, tak susah pun kita pergi, usahakan, tak payah kita minta. Kadang-kadang orang tu datang minta dengan kita, mintakan kepakaran kita. Yang ni memang semestinya. Jadi adik-adik di sana, cubalah mastery ataupun pakar dalam bidang yang adik-adik minat. InsyaAllah berjaya. Saya nak sambung tinggi berkenaan dengan adik-adik ni yang tak nak keluar daripada tempat dia untuk belajar. Okey, ini pengalaman saya sendirilah. Saya untuk makluman semualah, saya berasal daripada Tawau, Sabah.
So saya belajar dekat Serdang, Selangor. Jadi dulu sekali saja saya pernah keluar daripada Sabah tu. Bila saya mewakili Sabah dalam satu pertandingan silat lah. Pergi ke Perak. Lepas tu saya tak pernah keluar. Saya tak tahu pun dunia luar tu macam mana. Jadi kadang ada perasaan tu takut. Ibu bapa pun takut nak lepaskan anak dia. Baru umur 18 tahun dah nak pergi tempat orang. Tak tahu macam mana dia nak uruskan pakaian dia, mandi, tempat tidur dia macam mana. Takut kena buli. Lagi-lagi sekarang banyak kes-kes buli ni. Jadi ada ibu bapa yang takut. Tapi berdasarkan pengalaman saya lah, kalau kita tak keluar, kita tak tahu kat mana kita. Apa kelebihan yang kita ada, macam mana keperitan kehidupan ini, macam mana keseronokannya kehidupan ini. Kadang ada orang yang keluar tu rasa perit sangat hidupnya. Ada orang yang enjoy. Ada orang yang enjoy, ramai juga yang keluar selama ni. Mak bapak selalu tanya, pergi mana, dah solat maghrib ke belum? Tapi bila dah keluar ni, kita kena uruskan diri sendiri. Sampai bila kita nak duduk di bawah ketiak mak bapak kita kan? Jadi kita belajar hidup sendiri, belajar menguruskan kewangan kita sendiri. Kalau dulu, setiap hari kita minta dengan mak kita, "Mak, duit belanja." Kali ni ada duit sendiri. Kita uruskan duit kita dan kita bagi pula kat mak bapak kita duit. Jadi kalau kita tak melalui proses ni, kita tak akan rasa kenikmatan. Percaya dan yakinlah, kalau kita melalui kesukaran, pasti ada kemanisan di hujungnya. Jadi adik-adik jangan takut. Sebab kalau kita tak jatuh, macam mana kita nak tahu kemanisan bangun? Jadi kalau kita tak pernah melalui kesukaran tu, macam mana kita nak tahu kemanisannya berjaya? Jadi kita kena melalui itu semua. Memang susah waktu nak belajar ni adik-adik. Saya tak pernah menafikan, belajar ni memang susah. Tapi kalau kita berjaya, kita akan rasa manisnya kesusahan itu. Nampak tu kata-kata daripada Cik Jamal pakai motivasi hari ni. Ini dah nama daripada kemahiran. Macam sebenarnya kemahiran bukan nampak macam yang kasar je, soft skill tu pun ada sebenarnya. Ada dua perkara kat sini. Yang pertamanya berkaitan dengan yang Puan Nisha cakap tadi dengan belanjawan kerajaan. Memang kerajaan pun sekarang ni dia dah menerapkan TVET tu ke tahap yang lebih tinggi. Dan saban tahun pun belanjawan memang ditingkatkan sebab nak adanya tenaga mahir untuk negara kita. Dan berkaitan dengan Cik Jamal tadi yang dengan kata-kata puitis itu memang betul pun. Kalau kita tak keluar mana kita nak tahu. Dah belajar, lepas tu dekat sekitar tu sudahnya belajar tu pun ke mana sebab memang tak diamalkan. Memang sayanglah. Okey, sekarang ni macam kepada rakan-rakan di Facebook tu mesti nak mengikuti pengajian dekat TVET kan yang sedang menonton ibu ayah nanti. Jadi dekat mana? Okey. Nak belajar, kita kalau tak silap saya ada lebih kurang 1,000 institut yang ada di Malaysia ni lah. Ada 1,000 lebih. Sebab kita ada beberapa kementerian yang menawarkan TVET ni. Di PTPK sahaja kita ada lebih kurang 500 lebih penyedia latihan berdaftar di bawah PTPK, termasuk yang awam dan juga yang swasta. Jadi kalau saya nak sebut satu-satu sampai besok kita tak habis kat situ kan. Jadi terlalu panjang senarai dia. Jadi kalau nak tahu penyedia latihan mana yang berdaftar dengan PTPK, semua boleh pergi ke website PTPK, pergi cari dekat kita punya penyedia latihan. Boleh cari negeri dia, boleh search berdasarkan negeri mana penyedia latihan itu dan program apa yang dia tawarkan. Dan yang berminat boleh menghubungi penyedia latihan itu, berdaftar. Selepas daftar tu jangan lupa PTPK ada. Okey. Sekarang ni pula ada dua perkara yang saya Kak Su nak tanyakan. Ada tak apa peluang jangka masa panjang untuk menuntut TVET ni melangkah lebih jauh dan ada tak peluang-peluang lepasan SPM ni untuk mengikuti latihan secara percuma? Puan Nisha kata. Ada, jangan bimbang adik-adik. Sebenarnya kerajaan ni telah menyediakan pelbagai peluang dan kemudahan kepada adik-adik di luar sana untuk menyambung penjarahan. Janji adik-adik suka nak sambung belajar tu saja.
Macam yang kita duk cerita awal-awal tadi kan, kebanyakan base kepada survey lah, saya tak pasti survey ni pada mana. Cuma kita dengar ramai antara adik-adik, orang apa, adik-adik kita ni yang macam dia kata tak nak sambung belajar, tak nak sambung belajar. Sebab dia kata, "Alah, sambung belajar pun belajar keluar gaji macam tu juga, sama lah dengan aku SPM." Tapi sebenarnya tidak adik-adik, sebenarnya lain. Orang yang ada pengetahuan dengan orang yang tidak ada pengetahuan sangat lain. Sangat lain, percayalah. Jadi daripada situ bila yang apa Kak Su cakap tadi, peluang-peluang untuk nak sambung belajar, dekat mana sebagainya. Sebenarnya dalam aliran TVET pun memang ada. Kita kalau ikutkan, bila aliran TVET sekiranya adik-adik nak pergi lebih jauh, kalau ikut kita memang ada sampai peringkat tahap 7, 8, sampai 9 pun ada. Macam tu. Jadi sekarang ni bila aliran TVET ni, bila adik-adik dah sampai ke tahap 5 contoh di peringkat latihan lanjutan, diploma lanjutan kemahiran Malaysia, adik-adik boleh nak menyambung ke universiti. Kita memang ada yang mana kita panggil MTUN, Malaysian Technical University Net University, yang tu. Jadi daripada situ contohnya kalau kata MTUN ni dia ada UNIMEP dekat Perlis, dia ada UMP dekat Pahang, ada UTHM dekat Johor, dia ada UTEM dekat Melaka, tu antara universiti yang menawarkan dalam aliran TVET lah yang mana kita nak pergi lebih tinggi. Dan suka juga saya berkongsi dengan adik-adik di sini. Maksudnya lepas adik-adik dah pergi sambung belajar dalam tahap 6, tahap 7, adik-adik boleh pergi sambung master. Kalau kata dalam negara pun boleh, nak pergi luar negara pun boleh. Sebab di peringkat kita ni, kerajaan pun ada menawarkan kalau kata adik-adik nak pergi belajar dekat luar negara, contohnya dekat Jerman. Sebab sekarang ni, dekat Jerman macam kita tahu merupakan orang kata paling top dan nombor 1 lah dalam aliran TVET ni, kemahiran ni. Yang tu. Jadi mana-mana adik yang bercita-cita nak pergi ke luar negara, berminat dalam kemahiran ni, boleh tanamkan tekad, azam, cita-cita tu dan cubalah capai. Kita usaha. Sebab apa-apa kata apa yang kita buat ni kena ada usaha lah. Kena ada azam, kena ada tekad dan ada usaha untuk kita nak capai apa yang kita impikan. Ya, macam tu Kak Su. Okey, kalau macam Encik Ahmad sendiri macam mana pandangannya? Okey, kita macam ada kalau nak inisiatif yang kita ada tawarkan kan untuk sambung belajar. Macam Puan terangkan tadi, kalau lepas SPM ni dia beberapa tahap yang dia boleh belajar. Contohnya dia nak belajar yang tahap yang pertama kan, mungkin sehingga tahap 2 ataupun sampai tahap 3 lah. Atau tahap 2 atau 3 ataupun 2 sahaja. Ataupun kalau dia nak sampai ke diploma pun boleh. Diploma tahap 4 lah kalau diploma. Diploma ni kira kemahiran tinggi jugalah. Ada kemahiran tinggi. Jadi yang tu kalau tempoh dia tak lama sangat, dalam 2 tahun macam tu. Dia belajar. Kalau dia berminat lagi, dia boleh ambil diploma lanjutan. Dan kalau dia nak sambung ke peringkat ijazah tadi tu, dia boleh masuk ke MTUN yang dekat Universiti UNIMEP, UMP, Universiti Malaysia, Technical Melaka, UTEM dengan USTM, Universiti UTHM, Universiti Technical dekat Johor lah. Jadi dia boleh sambung sampailah ke tahap 8 lah sebenarnya ijazah. Dia boleh juga sampai tinggi lagi lah. Sebenarnya TVET ni jauh dia punya pengajian sebab kita kan lifelong learning. Jadi pembelajaran sepanjang hayat lah. Jadi boleh sambung tu. Di PKPK juga kita ada yang buat tawaran pembiayaan percuma grant. Ada grant. Kita ada kalau sekarang ni kita ada buat pembiayaan perkasa TVET lah. Perkasa TVET. Tapi biasalah Kak So, kalau grant ni bukanlah terlalu banyak dana. Dana dia terhad sebab dia kita ada fokus group dia yang kita cuba nak bantu. Kan? Jadi maklumat tu ada kat laman web PKPK lah. So mana-mana yang berminat boleh tengok kita punya Facebook ataupun kita punya social media. Kita biasa promote kat situ lah. Dan boleh daftar dekat penyedia latihan yang telah diluluskan peruntukan tu. Sebab bukan semua penyedia latihan yang kita berikan. So ada yang menjanjikan pekerjaan sahaja yang kita berikan. Sebab kalau yang grant ni kita punya main fokus dia adalah mesti ada penempatan pekerjaan. Kita nak selepas dia belajar dia ada kerja.
Mesti job guarantee. Tak boleh tak ada kerja lah. Kalau tak kita akan penaltikan penyedia latihan tu sebab gagal menyediakan penempatan pekerjaan kepada pelatih. Sebab satunya kerajaan membantu kepada selepas COVID hari tu lah kan. Banyak orang yang terkesan dengan COVID, jadi kerajaan bagi inisiatif membantu untuk retrain balik pekerja-pekerja ni yang dulu. Sekarang ni Kak Su, kita banyak buat PPT. Kita nak galakkan yang PPT ni penilaian pencapaian terdahulu. Maksudnya dulu dia ada experience. Contohnya macam saya lah. Saya dah kerja katalah saya dah kerja 11 tahun, 12 tahun. Tapi saya tak ada sijil. Saya tak ada sijil. Jadi ramai orang ada kemahiran tapi dia tak ada persijilan. Jadi kalau nak diiktiraf kena buat persijilan lah baru kita kata kita ni mahir. Kalau tak saya orang kat kedai kopi pun boleh cakap dia mahir kan. Jadi tak ada pengiktirafan. Jadi JPK ni Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia membuat penilaian secara BPT. Jadi orang tu akan dinilai dan diberi persijilan lah. Dan PTPK membuat pembiayaan kepada program-program sebegitulah. Kita nak menggalakkan orang-orang yang di industri ni dibuat pengiktirafan. Okey. Kalau macam tu kita tahulah PTPK ni adalah salah satu agensi yang penting dalam melestarikan TVET ni. Jadi apa sebenarnya peranan PTPK itu sendiri apa Syah? Okey. Ini sebenarnya peranan PTPK ni memanglah kan orang kata namanya tabung pembangunan kemahiran. Tabung orang tahu dah kalau tabung ni duit lah kan. Jadi kalau kata kita tengok dekat Malaysia sekarang ni, ada tak tabung yang menyediakan dana tu untuk data kemahiran? Cuba adik-adik tengok. Ada tak agensi yang lain yang seumpama dengan PTPK? Tak ada kan? Kalau kata kita nak buat perbandingan dengan PTPTN dia tak bagi dana untuk data kemahiran, dia hanya bagi dana untuk akademik. Bermakna PTPK satu-satunya agensi yang menawarkan bantuan kewangan dalam bidang kemahiran. Yang tu kita nak bagi tahu. Jadi orang kata bila namanya bagi bagi bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman, jadi kena bayar balik lah. Tapi bayar balik ni nanti kita kemudian lah. Kita bincang kemudian ya. Okey. Jadi untuk yang saya suka nak nak berkongsi juga dengan yang tadi berkenaan dengan pembiayaan secara percuma. Macam yang Cik Jamal bagi tahu tadi, orang kata yang pertama bila kita bagi pembiayaan secara percuma ni mungkin dari segi dananya agak terhad lah dan mungkin syaratnya pun agak ketat. Yang mana orang kata bila kita bagi dana tu kita nak supaya pusat latihan ataupun kolej-kolej pembinaan telah menyediakan penempatan bagi memastikan pelajar-pelajar yang kita taja ni terus dapat pekerjaan. Sebab sekarang ni kita nak elakkan daripada berlakunya mismatch. Jadi maksudnya sekarang ni bila kita bagi bantuan kewangan dalam bentuk beasiswa ataupun secara percuma ni, memang kita bagi tahu dengan pusat latihan ataupun kolej tu supaya mereka dah buat perbincangan dengan industri, dah kena pasti industri tu nak bidang apa, tahap mana, bagi membolehkan lepas pelajar-pelajar kita ni ataupun pelajar tajaan kita ni dah habis latihan terus dapat kerja. Jadi dapat memenuhi keperluan tenaga mahir negara. Yang tu yang kita nak. Dan macam biasalah bila Cik Jamal cakap tadi, bila kita bagi percuma ni mungkin ada penalti ke sekiranya tak memenuhi syarat kita, yang tu biasalah. Dan juga kalau kata kita tengok tempat lain pun sekiranya tak penuhi syarat dan sebagainya, jadi memang akan ada unsur-unsur ikatan. Yang tu memang kita tak nafikan. Jadi mana-mana adik-adik di luar sana yang berminat untuk tambahan kemahiran dan mungkin jumpa dengan kolej-kolej yang kita beri peruntukan untuk belajar secara percuma ni, belajarlah sungguh-sungguh dan insya-Allah bila habis belajar terus adik akan dapat pekerjaan. Terus ada pekerjaan sebab dah kita ada engagement bersama dengan industri. Jadi fokus utama PTPK tu ialah menyediakan dana ataupun memberikan pinjaman. Jadi produk-produk yang PTPK tawarkan khususnya lepasan SPM ni apa contoh Cik Jamal? Pinjaman apa yang ada? Okey. Untuk lepasan SPM ni, kita kalau pinjaman sekarang ni kita ada pinjaman latihan kemahiran Islamik, PLKI lah. So kita dah lancarkan pinjaman latihan kemahiran Islamik ni sejak 15 Ogos 2022. Apa yang bestnya skim ni Kak Su, dia adalah
pemberian secara qad tanpa ujrah lah. Maksudnya dia tak ada cas takbir yang dikenakan. Kalau sebelum ni secara konvensional kita berikan cas takbir 3% atas baki berkurangan. So dia ada cas lah, maksudnya kalau dia pinjam 10,000 dia kena bayar balik dalam 11,000 ataupun 12,000. Lebih kurang lah. Tapi kalau pinjaman latihan kemahiran Islami qad tanpa ujrah ni, dia cuma pinjam 10,000 bayar 10,000. So ini peluang yang kerajaan berikan kepada adik-adik yang berminat untuk dapatkan pinjaman latihan kemahiran PTBK lah. So yang ni untuk pinjaman ni terbuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 15 hingga 50 tahun. So dia tak muflis lah, confirm lah. Bukannya muflis. Lepas tu dia sedang belajar di institut penyedia latihan yang berdaftar dengan PTBK, mengikuti program-program di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. So kita ada juga kenakan penjamin lah Kak Su. Penjamin mungkin seorang saja penjamin. Kalau dia pinjaman dia lebih daripada 24,000, kita hanya perlukan seorang rujukan. Rujukan ni just untuk kalau kita nak cari adik-adik tu nanti, so kita ada second option untuk kita contact. Itu saja peranan rujukan tu lah. So pinjaman yang kita berikan ikut bidang lah Kak Su kan. Ada yang kita bagi 7,000, ada yang kita bagi 10,000, ada yang 28,000, ada juga 80,000. Bergantung kepada program yang diikuti. Ada program tu bahan guna habis dia murah. Contohnya mungkin masakan kan, tepung saja apa-apa lah. Banding kalau yang high end punya skill, equipment dia lebih mahal, jadi cost dia pun tinggi juga. So ada juga yang ada buat collaboration dengan professional cert. So yang tu semua kita ambil kira lah dari segi pembiayaan kita. Adik-adik juga yang minat SPM, lepasan SPM ni boleh juga masuk ke pinjaman lain lah. Sebab selain program pinjaman latihan kemahiran Islami, kita juga ada pinjaman bekerja, tapi itu dia kena bekerja dululah. Kalau dia baru sahaja SPM, tak pernah bekerja, mungkin sukar sikit lah. Tapi kalau dulu selepas SPM dulu bulan 2, kemudian dia ada buat part time, dia bekerja, mungkin dia boleh mohon kepada program tu lah. Sebab setiap penyedia latihan ni kita ada bagi dia kelulusan kapasiti. So program apa yang kita luluskan kepada penyedia latihan itu dan berapa yang dia boleh ambil. Jadi adik-adik di luar sana yang berminat, yang pertama tindakan yang adik-adik yang perlu adik buat adalah program apa yang minat. Yang pentingnya kita minat kat mana. Kita nak ke mana arah tuju kita selepas SPM ni. Kita nak ke bidang mana. Keduanya, cari institut mana yang berdaftar dengan PTBK yang menawarkan program tu. Kemudian ketiganya pergi daftar dekat kolej tu. Keempatnya barulah buat pinjaman dengan PTBK. Jangan minta dengan PTBK dulu. Kita pun tanya nanti belajar kat mana. Tak tahu lagi. Kena belajar dulu. Daftar dekat institut tu, kemudian barulah minta dengan PTBK. InsyaAllah PTBK cuba untuk bantu adik-adik semua sedaya yang boleh lah. InsyaAllah. Okey, Kak Su pun tak katam yang pinjaman melalui Islamik tu. Sebab sebelum ni kami PTBK menggunakan kaedah konvensional yang mana ada cas takbir. Cas takbir tau, bukan faedah. Cas takbir pun tak banyak, tak sama dengan agensi perbankan yang lain. Jadi Puan Mi ada nak ulas sikit tak berkenaan dengan Islamik tu? Itulah seperti yang Cik Jamal maklumkan tadi, share dengan kita yang mana pinjaman Islamik ni dia tak dikenakan charge berbanding apa yang pinjaman kita tawarkan sebelum ni dalam bentuk konvensional yang mana kita kenakan cas takbir sebanyak 3%. Jadi apa yang kita nak kongsikan di sini, bila kita laksanakan pinjaman latihan kemahiran Islamik ni, dia adalah bebas dari unsur-unsur riba, unsur-unsur gharar dan maisir. Apa riba kita dah tahu dah, kalau kata kita ni sebagai orang Islam kita tahulah memang riba ni adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Macam juga kalau kata adanya unsur-unsur maisir, perjudian, gharar yang kita kepastian, yang ni lah yang kita cuba elakkan dalam kita melaksanakan tuntutan kita sebagai orang Islam. Tapi walaupun kita kata yang ni kita buat pinjaman latihan kemahiran Islamik, tetapi dia adalah terbuka kepada semua. Bukannya khusus untuk
peminjam kita yang beragama Islam saja, tidak. Sebenarnya pinjaman kita ni adalah terbuka kepada semua. Yang bukan Islam pun dialu-alukan ataupun digalakkan ataupun orang kata sangat orang kata bolehlah buat pinjaman untuk Islam ini kerana tak ada cas takbir tu. Apa yang adik-adik pinjam itulah yang adik-adik akan buat bayaran balik pinjaman semula. Macam katalah tadi, kita buat pinjaman kalau ikut bidang kemahiran yang kita ikuti. Contohnya program yang kita minta tu dia punya yuran RM10,000. Jadi maksudnya bila adik-adik pinjam RM10,000, adik-adik bayar RM10,000 juga. Berbeza dengan yang konvensional yang sebelum kita buat. Kalau kata adik-adik pinjam mungkin katanya RM10,000, tetapi kalau bayar balik dengan charge operasi ataupun charge pentadbiran yang kita kenakan 3% tu mungkin lebihlah adik-adik kena buat bayaran. Jadi itulah yang kita nak wowkan di sini. Adik-adik rebutlah peluang sementara kita masih lagi buat pinjaman ni tanpa ujurat ataupun tanpa kos upah. Sebab selepas ni kemungkinan akan adalah fasa-fasa yang kita akan buat untuk menghasilkan produk-produk ataupun sistem pinjaman yang seterusnya. Yang ni kena tunggu. Kita tak cerita kat sini dulu. Baru Kak Su baru dapat benda tu. Selama ni secara dasar je Kak Su baca. Jadi bila Puan Nesha terangkan tadi dah faham. Tapi ini waktu pun dah berlanjutan sampai 45. Tak sedar sebab kami tak tengok yang live tu dah ada soalan rupanya. So Kak Su nak pick satu soalan ni, satu komen. Katanya kalau kat Pendalam Merah boleh mohon PTPK tak? Macam mana Cik Jamal? Okey, siapa tadi Kak Su? Daripada Afifah Rahimi. Okey, terima kasih kerana mengajukan soalan lah. Soalan dia, kalau kat Pendalam Merah ni boleh tak mohon PTPK? Okey, untuk makluman semua, kat Pendalam Merah ni biasanya dia adalah penduduk tetap lah, resident. Dia macam penduduk tetap, bermastautin tetap negara lah. Dia memang ada kat pengenalan tapi taraf dia bermastautin tetap. Jadi kalau ikutkan, saya terus bagi jawapan lah, tak boleh, tak layak. Sebabnya syarat kita adalah warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia mesti dia mempunyai IC berwarna biru. Dia bukan IC warna hijau, bukan warna pink. Warna pink tu budak-budak, belum layak lagi. Merah tu penduduk tetap. Jadi dia kena peminjam tu sendiri kena warga negara Malaysia. Okey Kak Su, untuk makluman lah semua. Ada peminjam kita, mak bapak dia IC merah. Mak bapak dia IC merah. Jadi mak bapak dia bukan pinjam, yang pinjam anak dia. Anak dia kena jadi, anak dia IC biru boleh. Anak dia IC biru, tapi mak bapak dia tu tak boleh jadi penjamin lah sebab dia bukan warga negara Malaysia. Jadi penjamin pun kena warga negara Malaysia. Saya ada satu kes Kak Su, dia baru nak mohon kewarganegaraan. Jadi dia masih lagi pakai IC merah. Baru nak mohon. Saya kata sekarang ni tak layak. Sebab kerajaan Malaysia belum lagi memberi kewarganegaraan, taraf kewarganegaraan. Tapi kalaulah kerajaan Malaysia dah beri kewarganegaraan kepada dia, dia layak. Jadi sementara tak mohon tu tak layak lah. Jadi dia syarat dia kena warga negara Malaysia. Saya faham. Contohnya dekat Sabah tu kawan-kawan saya pun ada juga yang IC ni berwarna-warni ni. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Jadi mereka tu memang betul dia lahir kat Malaysia. Bersekolah di Malaysia. Uri dia ada kat Malaysia lagi. Tapi dia belum lagi warga negara Malaysia. Kena terima hakikat bahawa walaupun dia lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, bersekolah di Malaysia, ambil SPM pula tu, tapi dia belum lagi warga negara Malaysia. Jadi kalau nak pinjam PTPK, syarat dia warga negara Malaysia. Sebab ini adalah satu inisiatif kerajaan kepada rakyatnya. Untuk membantu rakyat dia. Itu salah satu syaratnya lah. Ada pick up soalan lagi? Soalan daripada siapa tu Cik Jam? Yang Fazli ke? Oh, Rinkin Shifuji nak tanya, kalau kami kena bayar 150 setiap bulan, apa ni bawah dia ni, tapi tak dapat bayar sebab gaji kurang, jadi bayar RM50, boleh ke pamer?
Terima kasihlah kepada yang bertanya tu. Sebenarnya kita memang sentiasa membuka rundingan untuk dari segi bayar balik ni. Nanti yang bertanya tu boleh berhubunglah dengan ejen-ejen kita, tim kita sebab kalau kata ni mungkin bila tanya macam ni kita bagi tahu kita buka rundingan. Maksudnya boleh berunding dengan kita. Apakah uh, bayaran lah ataupun amount yang berpatutanlah untuk kita bayar sebab kita kena tengok juga dari segi kan cakap boleh dari segi dasarnya mungkinlah kita orang kata nak cakap boleh kita kena tengok juga dia punya bulanan tu berapa. Nanti kita komitmen kan nanti komitmen yang kena bayar 700 sebulan nak bayar 50 sebulan pengsan kita ni. Lama sangat tu. Panjang pula tempoh bayar balik yang nak kena kita extendkan lagi. Penyuruhan semula. Yang ni nanti minta apa? Ringgit. Yang bertanya ni boleh berhubung dengan fikir-fikir untuk kita berbincang macam mana ataupun apa keadaan yang terbaik lah untuk kita buat. Okay. Nanti tuan yang bertanya tadi sebentar tadi tu emailkan kepada skillsfund@ptpk.gov.my sebab kami akan buat semakan dulu nombor kad penalan tu sebab kat sini tak boleh buat semakan ya. Okey, ada lagi satu soalan Fazli Muhammad. Assalamualaikum, saya peminjam tahun 2001 dan saya akan buat bayaran secara lamsam. Akan ada diskaun tak andai saya bayar secara lamsam? Yang ni pun kita kena semak juga akaunnya macam mana. Kalau akaunnya dalam tempoh dan sekiranya dia penuhi syarat kita, sekiranya dia bayar ada dalam tempoh lagi, sekiranya cukup 12 bulan turut-turut tu akan ada diskaun 10% lah. Tu sebab secara overallnya sebab apa-apa kita kena tengok dia punya akaun tu dulu macam mana. Dia sifat ataupun kriteria akaun tu. Jadi nanti Cik Fazli boleh berhubung dengan saya ke ataupun mana-mana pegawai PTPK untuk kita semak lebih lanjut akaun ni dan kita boleh nasihatlah macam mana sama ada layak ataupun tidak diskaun. Kiranya dibuat pembayaran secara lamsam. Tapi kita menggalakkan secara keseluruhannya sekarang ni memang PTPK ada menyediakan insentif ataupun inisiatif pembayaran awal yang mana kita panggil early bird. Pembayaran awal ni ialah dalam tempoh 20% daripada keseluruhan tempoh bayar balik tu. Sekiranya dibuat bayaran penuh. Contoh katalah tempoh bayar balik selama 10 tahun. Dalam tempoh 2 tahun awal tu, 24 bulan awal tu, tuan-puan buat bayaran penuh. Yang tu tuan-puan akan dapat insentif early bird iaitu pengecualian daripada catat bil. Bermaksud apa yang tuan-puan pinjam itulah sahaja yang tuan-puan bayar. Macam tu. Okay, diharapkan jelas dengan penerangan poin Syah tadi. Ada lagi satu soalan ni daripada macam mana sebut ni? Akif Hazmi kot. Saya ada buat pinjaman PTPK sebelum ini, sekarang sedang lanjut pelajaran di SIAS. Ada tunggakan 300 lebih lah. Sekarang saya tak mampu nak bayar balik dan macam mana cara untuk buat penangguhan bayar balik tu Puan Syah? Ayat. Untuk penangguhan bayar balik ni kalau ikutkan kita yang pertamanya sambung belajarlah ke tahap yang lebih tinggi. Kalau ikutkan bila belajar dekat SIAS ni kita kalau ikut dia bukan pergi sambung belajar sebab saya tahu saya kebetulan baru je balik dari SIAS malam. Jadi kalau SIAS ni dia lebih kepada sambung belajar untuk jadi tenaga pengajar. Jadi yang ni pun mungkin Cik Fazli ya. Cik Hazmi. Cik Hazmi. Cik Hazmi boleh je hantar kepada email BPPP bahagian balik ataupun skill fund email kepada kita untuk kita tengok dulu dari segi dia punya akaunnya macam mana. Jadi kita pun kena semak akaun dulu dari segi kelayakan tu. Tapi dari segi polisinya sekiranya pergi sambung belajar memang akan inilah biasanya kita akan pertimbangkan untuk untuk ditangguhkan dia punya pembayaran balik pinjaman dengan kena bayar sebanyak RM150 untuk wang cagaran. Dan dia juga kena selesaikan tunggakan. Yang tu antara syarat-syarat sekiranya nak mohon penangguhan lah. Yang ni pun boleh lah berhubung dengan kita untuk kita tengok dan kita nasihatkan macam mana yang terbaik. Okey, memandangkan banyak soalan berkaitan dengan bayar balik memang kalau itu disebabnya kalau ada untuk apa sembang ni memang bayar balik tu memang wajib dah ada. Jadi bila dah ada pinjaman kenalah ada bayaran balik. Jadi apa isu-isu terkini yang sering dibangkitkan Puan Syah?
isu-isu terkini yang sering kita terima lah, mungkin dari segi sambung belajar lah, kita tak nafikan. Contohnya bila adik-adik belajar dari tahap 1 hingga 3 dan sekiranya masih berminat nak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, biasanya mereka akan mohon penangguhan dengan kita untuk sambung ke tahap 4. Macam tu. Seterusnya bila dah selesai tahap 4 nak sambung lagi tahap 5. Bila habis tahap 5 nak sambung lagi ke MTON ataupun universiti yang tahap 6 dan seterusnya. Yang tu memang kita tak nafikan dan kita memang ada terima banyak permohonan daripada adik-adik pembimbing kita lah. Seterusnya banyak juga kita terima dari segi keilatan ni. Yang ni mungkinlah kita nak share juga supaya adik-adik di luar sana tu berhati-hatilah dalam belajar ataupun bekerja sebab banyak juga yang kita terima yang mana maklum kepada kita lah, mungkin ada yang dah meninggal dunia, ada yang berlaku kemalangan dan berlakunya keilatan, yang tu. Jadi nak berkongsi dengan adik-adik, berhati-hatilah dalam sepanjang sama kita belajar ataupun sekiranya kita bekerja dan kita orang kata nak meneruskan kehidupan kita. Selain tu yang banyak sekarang ni mungkin dari segi EPL lah, ejen pengetahuan luar. Yang tu hot juga, yang mana pada bulan Oktober tahun lepas kita telah melantik agensi pengetahuan luar untuk membantu kita buat kutipan. Daripada situ memang yang ni adalah lebih kepada akaun-akaun yang dah lama lah. Daripada situ memang kita adalah dapat permohonan daripada adik-adik ataupun penjual luar sana yang minta untuk buat negotiation dengan pegawai PTPK, rundingan pegawai PTPK, yang mana kalau ikut peringkat di peringkat polisi PTPK ni, bila akaun tu kita telah serahkan kepada agensi pengetahuan luar, jadi tuan-puan boleh berhubung dengan mereka lah untuk separuh rundingan. Sebab kalau nak berunding dengan pegawai PTPK, kita kena minta penuh sebab sepatutnya tuan-puan kena dah lama dah selesaikan akaun ni. Yang tu yang saya nak cuba sampaikan kat tu Cik Jamal. Okey, Cik Jamal, ni berkaitan satu lagi komen peminjam daripada Hamzah Bani. Kalau tak bayar dalam sebulan tu ada naik peningkatan bayaran balik ke? Kalau apa yang saya faham ni lah kepada Hamzah Bani ni, late charge lah kalau dekat bank tu. PTPK tak ada buat late charge. Kita tak pernah pun late charge. Ada late charge. Cumanya setiap bulan kalau dia konvensional yang dulu, setiap bulan memang ada charge pentadbiran. Sebab dia calculation dia 3% atas baki berkurangan. So charge takbir tu memang akan masuk setiap bulan. Cumanya dia reducing balance punya konsep. Semakin sedikit baki dia, so interest yang sepatutnya kena tu ataupun charge takbir yang sepatutnya kena tu adalah berdasarkan balance tu. Jadi kalau dia bayar banyak, sikit lah pada bulan next month-nya. Jadi tapi tak ada late charge. Kita tak pernah pun kenakan late charge. Contohnya charge 3% tu adalah RM16. Sebabkan dia bayar lambat, dia kena bayar RM17. Tak pernah. Kita tak ada buat macam tu. Kita bukan bank. Bank mungkin ada late charge 1% kepada yang patut dia bayar tu. Memang ada late charge lah. Tapi PTPK daripada dulu sehingga kini dan mungkin selamanya tak kenakan late charge lah. Tapi kalau dia ada boleh yang dikenakan late charge ni, tapi PTPK tak buat pendekatan tu lah. Kita tak ada lagi kenakan peningkatan charge tu kalau dia bayar lambat. Cumanya kalau lambat bayar, dia tak bayar bulan ni, meningkatlah dia punya tunggakan. Tunggakan je lah yang kena tambah. Jadi kalau dia sebenarnya tak susah adik-adik kalau nak bayar. Ya, bukan saya nak kata semua orang mudah, sebab setiap orang ni rezeki dia berbeza-beza. Kita tahu ada yang mudah bayar, ada yang mempunyai cabaran untuk membuat bayar balik. Cuma apa yang saya nak ketengahkan kat sini, kalau semakin lambat kita melengah-lengahkan pembayaran ni, semakin beban lah rasanya nak bayar. Apa yang saya nak cuba tarik perhatian penonton-penonton semua ni, bayaran balik ni dia tak ada memberi kesan kepada saya, tak ada memberi kesan kepada Puan Su, kepada Puan Aisyah, tak ada. Maksudnya kalau adik-adik bayar tak bayar pun gaji kami akan dibayar insya-Allah. Cumanya kalau tak bayar balik, yang kesannya yang lepasan SPM. Lepasan SPM. Sebab dana tu tak cukup untuk diorang. Sebab dana tu kita perlu ambil semula daripada siapa yang kita pernah beri untuk kita beri kepada next generation. So kalau adik-adik membuat pembayaran balik, sebenarnya adik-adik semua membantu kepada adik-adik kepada adik-adik. Jadi macam itulah
kita membantu kepada orang lain. Sebab kepada yang Islam lah, orang yang paling baik adalah yang beri manfaat kepada orang lain. Jadi kalau nak jadi orang yang baik, bayar balik. Berilah manfaat kepada orang lain. Jadi selain daripada isu-isu apa ni barang balik ni, apa yang maklumat terkini yang boleh ni Syah kongsikan? Sebelum saya nak kongsi dengan maklumat terkini berkenaan dengan promosi bayar balik ni, mungkin saya nak respon kepada yang Cik Jamal share dengan kita tadi berkenaan dengan bayar balik. Yang mana sekarang ni memang bayar balik ataupun PTPK menyediakan inisiatif kepada sesiapa yang buat bayar balik secara konsisten. Nah, yang ni yang mana kita ada menyediakan diskaun 10%. Apa cara dia ialah adik-adik ataupun pembinaan kita ni dia bayarlah secara konsisten selama 12 bulan berturut-turut mengikut amount yang kita tetapkan ataupun 12 bulan ke hadapan. InsyaAllah dia akan dapat diskaun 10%. Okey, contoh katalah bulanan adik-adik kena bayar sebulan tu RM100 sebulan. Jadi bermakna untuk 12 bulan tu adik-adik kena bayar RM1,200. Apa yang adik-adik akan dapat bila adik-adik layak untuk dapat 10% diskaun ni ialah adik-adik akan dapat RM120 diskaun tu. Yang mana adik-adik dah untung. Dah dapat dah 1 bulan pelarasan tu untuk membayar ansuran bulanan tu. Sebulan lebih dah. Maksudnya bulanan 100 tapi adik-adik dapat diskaun RM120. Dah sebulan lebih daripada sebulan dah adik-adik dapat menggunakan diskaun yang diberi tu untuk nak membayar bulanan tu. Yang tu adik-adik kena tahu benda tu. Tu yang kenapa kita menggalakkan supaya adik-adik pembinaan kita ni membuat bayaran secara konsisten sama ada setiap bulan ataupun 12 bulan ke hadapan untuk adik-adik ambil peluang diskaun yang kita sedang tawarkan sekarang ni. Okey. Yang keduanya mungkin kita bolehlah promosi terkini lah. Okey, promosi sekarang ni adik-adik bermula pada 19 Jun 2023 kita ada mempromosikan cabutan bayar dan menang. Promosi bayar dan menang yang mana adik-adik hanya perlu buat bayaran balik serendah RM200 sahaja per transaksi. Untuk melayakkan adik-adik pembinaan kita ni menyertai peraduan ni. Okey. Mungkin maklumat lebih lanjut bila maksudnya bermula pada 9 hari bulan ni hingga bila? Mungkin adik-adik mana-mana yang tak berkesempatan nak tengok lebih lanjut maklumat ni di dalam laman web kita. Okey, kita ada 4 siri sebenarnya dalam promosi bayaran menang kita ni, yang mana siri yang pertama bermula pada 19 Jun hingga 25 hari bulan 6. Yang tu siri yang pertama. Seterusnya siri yang kedua kita bermula pada 26 Jun hingga 2 Julai. Siri yang ketiga kita ada ataupun kita bermula pada 3 Julai hingga 9 Julai. Dan siri yang terakhir ataupun keempat ialah pada 10 Julai hingga 16 Julai. Yang mana masa kita buat promosi ni akan ada hadiah-hadiah yang orang kata sangat menarik lah yang kita tawarkan. Okey, adik-adik nak tahu ke apa dia punya hadiah-hadiah ni? Hadiah-hadiah ni berbentuk dalam tempat pertama, kalau kata siri pertama hingga siri ketiga tu akan dapat mungkin sebanyak RM1,000 dia punya hadiah tu. Dan seterusnya lah. Dan kalau kata yang paling sedapnya siri keempat lah. Siri keempat kita menawarkan hadiah utama tu sebanyak RM5,000. Yang ni adik-adik kena ambil peluang cepat-cepat untuk membayar. Maksudnya orang kata nasib kita tak tahu. Maksudnya kalau kata adik-adik masuk je siri 1, 2, 3, 4 sekiranya memenuhi syarat kita tu layak untuk menyertai pertandingan kita ataupun promosi kita ni. Jadi mungkin nak share juga macam mana yang kelayakan untuk kita ni lah, akaun-akaun yang layak ni lah. Akaun-akaun yang layak ni sebenarnya kita punya promosi ni terbuka kepada semua. Semua akaun ni layak. Contohnya katalah adik-adik kita pembinaan kita ni ada 3 akaun. Sekiranya adik-adik bayar minimum RM200 tu bagi setiap akaun, jadi katalah ada 3 akaun, bayar RM200 minimum bagi setiap akaun tu adik-adik akan layak untuk 3
transaksi tu, 3 Penyertaan. cabutan tu, 3 Ah. penyertaan yang akan dapat. Bukan melalui pembuka pengenalan lah maksudnya. Bukannya ikut kad pengenalan. Kalau kata ikut pengenalan, satu saja. Tapi bila kita ikut akaun, maksudnya ada 3 ataupun 4 akaun, jadi dia layak penyertaan tu 3 ataupun 4. Macam tu. Yang ni yang cantiknya promosi kita pada kali ni. Macam tu. Saya harap adik-adik penyiar kita di luar sana, sama ada peminjam kita ke, penjamin, ibu bapa, waris penjaga semua layak untuk menyertai promosi kita ni. Yang mana syarat dia ialah kena bayar melalui JomPay. Kena bayar melalui JomPay. JomPay. Semuanya access. Tahu tak apa kita punya bila kod untuk JomPay ni? Jangan pula tak tahu. Kalau mana-mana yang selalu gunakan melalui JomPay ni dah akan tahulah. Kita punya bila kod ialah 58966. Saya ulangi, bila kod JomPay titik-titik ialah 58966. Jadi bila bayar tu untuk nak memastikan kita ni layak, kita pastikan reference yang pertama, rujukan pertama tu kita masukkan nombor akaun kita, dan rujukan kedua tu kita masukkan nombor kad pengenalan kita. Jadi memastikan bayaran yang adik-adik buat ataupun semua yang buat tu masuk ke akaun yang sepatutnya. Sebab kita pun ada juga hadapi yang mana bila peminjam kita ataupun penjamin ni dia tersilap nombor akaun ataupun tersilap nombor kad pengenalan, menyebabkan bayaran yang dia buat tu tak masuk dalam akaun yang sepatutnya. Yang ni yang kenapa kita mengingatkan kepada semua peminjam ataupun penjamin, waris-waris, penjaga dan sebagainya, bila buat bayaran tu mohon untuk pastikan nombor kad pengenalan dan nombor akaun tu adalah tepat seperti apa yang sepatutnya. Okey, mungkin ada lagi dari segi syarat-syarat dia. Kan kalau kata seterusnya, contohnya katalah ada baki dia punya baki terkini tu berapa banyak dan sebagainya. Kalau ikutkan ni, dia minimum sekurangannya dia punya baki terkini tu RM200. Maksudnya untuk memastikan dia tu bila bayar minimum RM200, terus kita boleh tutup ledger. Bila kita keluarkan surat tutup ledger ni, puan-puan dah yahoo, happy dah. Sebab dah tutup ledger dah tak ada dah dia punya komitmen untuk bayar hutang. Yang tu syarat kita lah. Tetapi sekiranya bila bayar 200 masih lagi ada baki pinjaman pun tak ada masalah. Yang tu masih lagi melayakkan adik-adik pinjam untuk join ataupun menyertai promosi yang kita sedang buat sekarang. Okey. Sebenarnya dari segi soalan lazim berkenaan dengan promosi kita ni, kita telah upkan dalam laman sesawan kita. Jadi adik-adik peminjam ataupun waris penjaga semua boleh baca kat situ, dan sekiranya perlukan maklumat lanjut, PTPK tiada masalah, sentiasa bersedia untuk membantu peminjam-peminjam ataupun pelanggan PTPK di luar sana lah untuk dapatkan maklumat lanjut. Boleh hubungi kita. Okey. Sebelum kita nak menggulung hari ni punya topik, ada satu lagi soalan kita ni pilih. Tapi kalau lepas ni ada lagi soalan, tak apa, kemukakan saja di ruangan komen. Pihak admin media sosial akan menjawabnya. Dan daripada Alang Hamid, dia bertanya, Puan Syah, macam mana nak tanggung pembayaran sebabnya masih belum bekerja. Alang Hamid. Ni ya, Cik Hamidia. Kalau kata tak bekerja jadi nak tangguhkan barang balik pinjaman ni, yang ni boleh dikatakan tak ada dalam syarat kita lah untuk kita bagi kelulusan ataupun untuk kita pertimbangkan. Sebab syarat maksudnya tidak bekerja tu bukanlah merupakan satu perkara yang kita boleh pertimbangkan. Walau bagaimanapun mungkin boleh berhubung dengan kita, sebab sekarang ni kita ada buat kerjasama dengan Perkeso. Kita ada buat kerjasama dengan Perkeso, yang mana Perkeso sentiasa berkongsi dengan kita dari segi maklumat pekerjaan tu, yang mana ada karnival pekerjaan, jadi boleh pergi ke sana. Jadi daripada dalam aspek ni, kita ada menyediakan satu kumpulan WhatsApp, yang mana boleh join kumpulan WhatsApp tu untuk kita sentiasa berkongsi maklumat pekerjaan, yang mana kita ada buat carian-carian melalui media sosial kat mana-mana lah. Baru-baru ni kalau ikutkan, kita ada tengok dekat college TVET ni, yang mana mereka perlukan tenaga pengajar. Ada kita berkongsi, dan ada juga yang majikan-majikan lain ataupun syarikat lain yang memerlukan tenaga kerja ni, kita akan berkongsi dalam tu. Selain tu, kita juga sentiasa membuat haibahan di dalam laman web PTPK ataupun media sosial PTPK ni berkenaan dengan peluang-peluang pekerjaan. Yang mana tu sebab kita menggalakkan
peminjam kita, pelanggan kita ni sentiasa mengikuti ataupun sentiasa orang kata mengikuti media sosial kita dan juga laman web kita sentiasa untuk dapatkan maklumat yang kita berkongsilah untuk pelanggan-pelanggan kita di luar sana. Okey, harapkan tapi nak kena nak ni sebab tak saya ada kedengaran berkenaan dengan KBSP tu kan. Itu sebelum nak pergi ke seterusnya punya soalan, yang KBSP tu memang penting juga tu Puan. Ya ni kita nak nak maklumkan satu berita gembira lah kepada semua pinjam kita ataupun penjamin ke ni yang mana yang berhasrat untuk buat pengeluaran melalui KWSP. Kalau ikut kan sebelum ni semua tahu pengeluaran melalui KWSP ni dia nak kena isi borang penyata baki pinjaman dulu. Kena hantar kepada PTPK. Jika perlukan salinan surat perjanjian dia kena bayar RM20. Macam tu. Dan daripada situ kita proses secara manual. Tetapi alhamdulillah dalam bulan Jun ni kita telah buat kolaborasi dengan KWSP yang mana kita telah berjaya melaksanakan pengeluaran KWSP tu melalui sistem ataupun aplikasi e-pengeluaran. Dia punya tu pada hari ni. Aktifnya mulai pada hari ni. Tuan-puan yang berhasrat untuk buat pengeluaran dari akaun 2 KWSP tu boleh mula melayari laman web KWSP di www.kwsp.gov.my. Nanti kat situ, masuk kat situ, sekiranya dah ada account tu, terus dia boleh pergi ke member buat withdrawal, teruslah isilah nak buat pengeluaran. Dan sekiranya masih lagi belum menjadi member untuk account tu, kena berdaftar dulu. Dah adalah step-step dalam KWSP tu untuk berdaftar dekat situ. Bila dah jadi member, bolehlah kita pergi untuk step seterusnya untuk buat pengeluaran daripada akaun 2 tu melalui e-pengeluaran KWSP. InsyaAllah dia punya cara tu memang senang lah, yang mana tuan-puan terus je isi dalam tu. Pihak KWSP melalui sistem tu dia akan hantar kepada PTPK untuk kita buat pengesahan, dan bila kita buat semakan, bila disahkan tu kita tengok semua in order semua, kita akan buat pengesahan kepada KWSP, dan daripada situ KWSP terus boleh buat EFT bayaran pinjaman tuan-puan tu ke PTPK. Dan insya-Allah jika bayaran tu adalah untuk nak menyelesaikan pinjaman tu, jadi pada situ dah berpaki kosong, jadi kita boleh buat surat penutupan ledger lah, yang mana mengesahkan bahawa tuan-puan telah pun selesai menyelesaikan tanggungjawab tu. Dah makin mudah, makin senang lah. Okey, nampaknya telah cukup perkongsian yang padat hari ini dengan pelbagai maklumat. Memang padat, tapi sebelum nak menutupkan topik pada hari ini, saya nak mulakan dengan Puan Aisyah macam mana pandangan, dah ada share pandangan tadi berkenaan dengan sebab hari ni hala 7 kepada lepasan sekolah kan. Jadi apa pendapat dan pandangan Puan Aisyah kepada para lepasan sekolah ni, lepasan SPM ni yang tak nak menyambung pengajian? Itulah Kak Su. Saya kalau kata personally saya bila dengar adik-adik tak nak sambung belajar ni, sedih sangat rasa. Sebab kita tahu sebenarnya kita tak rugi kita ada ilmu. Sebab macam yang kita bincang-bincang tadi, sembang-sembang santai ni, kita kata sebenarnya kita ni lifelong learning. Kat mana saja kita berada, iaitu merupakan satu sesi pembelajaran kepada kita. Jadi adik-adik bila dalam usia yang muda ni, ambillah peluang untuk kita menuntut ilmu walaupun di mana saja kita berada dan setinggi mana yang kita mampu. Pergilah, sambunglah belajar. Sebab orang kata dia tak sama antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tiada ilmu. Dalam Al-Quran pun mungkin saya boleh petiklah ayat Al-Quran yang mana dalam surah Al-Hujurat, saya ingat, saya tak ingat ayat berapa, dalam surah Al-Hujurat menyatakan Allah ataupun orang yang berilmu ni akan diangkat kedudukan dia tu yang lebih tinggi. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Jadi dalam aspek ni adik-adik tepuklah dada, tanyalah iman, adik-adik ni berminat nak sambung belajar ke mana? Macam sekarang ni, macam kita sembang-sembang ni, sekarang kerajaan menggalakkan untuk kita sambung dalam bidang kemahiran. Yang tadi sebab kita share juga di sini tadi, yang mana sekarang ni kerajaan bercita-cita untuk nak melahirkan tenaga mahir menjelang 2030 sebanyak 35%. Pada masa sekarang ni kita hanya mencapai lebih kurang 28 ke 29% sahaja.
Jadi lebih kurang orang kata nak mencapai tu mungkin kita perlu tingkatkan 100, 1% macam tu. Tetapi kalau kata kita dapat tingkatkan lebih daripada target sepatutnya tu lebih baik. Dan yang mana kita juga ada bercakaplah dengan majikan, dengan industri yang mana mereka sekarang ni lebih berminat nak mengambil tenaga kerja yang ada kemahiran. Sebab mereka tahu bila ada kemahiran ni dorang kata boleh buat kerja apa yang diorang nak. Yang tu yang kita yang kita nampak sekarang ni kenapa kerajaan telah memperuntukkan sebahagian besar peruntukan tu untuk nak biayai pelajar-pelajar ataupun rakyat Malaysia ni dalam bidang kemahiran. Kat tu sama belajar adik-adik. Janganlah tak sama belajar. Yang tu sebenarnya untuk masa depan kita jangan kita fikirkan sama je aku sama belajar tak sama belajar samanya. Tidak. Tidak sama sekali sebenarnya. Bila kita ada ilmu sebenarnya ada pandangan-pandangan lain yang mana akan memberikan satu kesan yang positif kepada kita untuk kemudian hari. InsyaAllah. Okey, macam mana pula dengan pandangan Encik Jamal berkenaan Okey, Kak Su, saya ada baca beberapa artikel lah. Ada yang kata lepasan SPM ni dia tak nak sambung belajar sebab dia nak jadi influencer. Dia nak jadi TikTokers lah, nak jadi YouTuber lah. Tak salah, adik-adik. Adik-adik nak jadi YouTuber, nak jadi TikTokers, nak jadi influencer, boleh. Influencer pula. Influencer tu dah penyakit tak? Influencer. Jadi boleh jadi tu, tapi kalau ada kemahiran, kalau ada skill yang adik-adik ada, saya rasa adik-adik boleh pergi lebih jauh. Boleh pergi jauh lagi. Kalau tak ada kemahiran, kata mungkin ada pandangan, kata aku ni SPM pun gagal sebab tadi statistik memaklumkan ada 70,000 yang tak layak dapat SPM sebab bahasa Melayu dan sejarah gagal. Jadi dia pun tak tahu dia nak pergi ke mana. Dia nak memilih aliran apa, nak masuk universiti confirm tak boleh sebab SPM pun tak ada. Tapi adik-adik, untuk masuk TVET tak semestinya perlukan SPM. Janji dia minat dan dia tahu membaca, menulis dan mengira. 3M. So basic minimum yang orang tu secara asas orang tu. Kalau dia insya-Allah kalau dia normal, dia boleh ketiga-tiganya tu. Sebab kita belajar almost dalam 11 tahun. Belajar sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Jadi 11 tahun belajar. Takkan ABC tak kenal lagi. Kalau itulah kalau kanak-kanak yang berkeperluan khas ni ada anak-anak OKU ada je yang belajar kita biayai. Orang rumah saya kat situ dia cikgu pendidikan khas. So saya ni dengan pendidikan khas ni rapatlah especially kepada cikgu dia. Sebab orang rumah kita cikgu. Jadi budak-budak ni boleh belajar, sambunglah belajar sebab dengan ada kemahiran dia akan memberi laluan yang lebih cerah kepada adik-adik. Tak perlu SPM pun tak apa. Tak ada SPM. Masuk je ke TVET ni. Sebab untuk menjadi sebuah negara maju kita perlukan lebih ramai tenaga mahir. Jadi kami ni mungkin nampak macam muda tapi sebenarnya dah berusia. Jadi kami tak boleh nak menyumbang sangat kepada negara. Yang boleh menyumbang adalah generasi-generasi lepasan SPM sekarang dan yang akan datang. Jadi pilihlah TVET kerana pastinya PTPK ada. Dan PTPK adalah rakan TVET anda. Okey, kepada para penonton FB Live pada hari ini, kami akan menutup program Sembang Santai pada hari ini dengan perkongsian yang cukup bermanfaat. Nampak je ada kertas tapi sebenarnya tak ada skrip pun. Kami pandang-pandang je ni. Jadi diharapkan semua perkongsian yang dikongsikan oleh kedua-dua panel jemputan ini berguna dan manfaatkanlah kepada semua juga. Okey, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya nak pergi